Accept cikgu Okay, so hari ini kita masih lagi dalam tajuk luas poligon, tapi kita akan pergi kepada soalan yang penyelesaian masalah. Itu kali ini awak akan nampak dalam soalan itu dia sudah bagi, okay? Dia sudah bagi luas kepada kita, lepas itu dia tanya koordinat yang diperlukan. Okay, itu bezanya hari ini Dia bagi luas. Dan kemudian dia tanya titik-titik yang tidak mencukupi punya. Tanya titik-titik yang tidak mencukupi punya. Buang aja lah start lari. Okay, so kita tengok contoh satu. Okay, tak ada dalam modul cikgu semalam baru type soalan ni. Okay, contoh pertama cikgu tanya, apakah nilai-nilai mungkin bagi K jika luas segitiga ABC bagi tiga titik ini ialah 18. So kalau kamu tengok soalan ini, banding dengan apa yang kita belajar semalam, kali ini cikgu sudah bagi luas. Dan kalau kamu tengok titik yang cikgu bagi itu ada maklumat yang tak lengkap, iaitu titik A ini tidak ada koordinat X. Boleh? Kejar, cikgu rasa ada orang masuk. Boleh So inilah bentuk soalan dia. So sebenarnya apa yang kita buat tetap sama. Kalau sekarang inilah tiga titik kita cikgu salah ini. A, B, C Okay. Kalau inilah tiga titik kita A, B, C, macam mana kita nak cari luas dia, Adam? So apa mula-mula cikgu nak tulis? Ya cikgu, macam Untuk soalan ini, kalau cikgu bagi tiga titik ini, so macam mana awak nak tulis formula tu? Luas sama dengan? Macam yang kat atas tu. Ya. 1/2. 1/2. K dia tambah je ke? Okay, sorry. Cikgu pelesar sikit kejap. Cikgu enlarge sikit. Okay, boleh nampak? Okay, K -3. Okay, titik kedua. B -1. Okay, 5 -1. 8/5. 8/5. Sudah. Belum. K -3. Jangan lupa ingat benda cikgu tulis di dalam tempat hafal tu. Jangan lupa titik pertama kena ulang. Okay, so lepas tu kita buatlah setengah modulus kurungan tolak kurungan. So, dalam ini ialah tambah. Cikgu cakap dia ialah tambah. Tapi kadang-kadang bila awak darab awak dapat negatif, dia mungkin jadi tolak. Okay? So, untuk siapa tak tahu tu, awak tambah dulu. Lepas tu baru fikir pun tak apa. So, yang pertama ini, nombor apa darab dengan nombor apa? K kali -1 sama dengan -K. Okay, negatif K. Kedua? 25. Ketiga? -24. Okay. So terpulang lah kalau nanti awak nak tulis tambah negatif 24 pun boleh, awak nak tulis tolak 24 pun boleh. Okay, lepas itu kurungan kedua punya nombor pertama dia, nombor apa darab dengan apa? -3 kali dengan 5 -15. Okay, nombor kedua? -8. Nombor ketiga? 5K. 5K. Okay, so kali ini kita tak mungkin tekan kalkulator terus dapat jawapan lah sebab dalam itu ada K kan. Okay, kita ringkas slow Okay, kurungan pertama kalau kamu ringkaskan dapat berapa? Kurungan pertama dulu Ni yang negatif terus jadi positif je ke? Tak. Kita tak buat modulus lagi. Okay. Saya dapat 1 tambah negatif K. 1 tambah negatif K, kalau nak ringkaskan lagi? 1/K. Bukan.
Okey, di sini tadi awak tulis 1 tambah negatif K. Kalau awak tidak erti ringkaskan, maka awak tulis macam ini. Tak apa. Kalau tak erti ringkaskan okey, memang tak erti 1 per K salah. Boleh? Tak boleh? Okey. Boleh ke? Tak boleh? Boleh. Apa dia? 1 tambah negatif K kalau ringkaskan? Boleh ke? Tak dapat cikgu. Okay, tak dapat, tak apa. Okey, cikgu tahu ada di antara kamu tahu, kamu boleh cuba ringkaskan. Kamu akan tengok jawapan terakhir sama je, tak apa. Okey, so hanya ringkaskan kalau awak sangat pasti. Okey, kalau tak erti ringkaskan, tak payah ringkaskan. Sebab ini bukan langkah terakhir kita, kan? Okey, yang belakang ini. Negatif 23 tambah 5K. Okey. Boleh erti ringkaskan? Tak, saya bersitu je. Tak apa. Okey, tak erti, tak apa kan. Betul-betul tak apa. Dia tak ganggu jawapan kita pun. Tak tolak maka apa-apa pun. Okay, lepas tu kita sambung So kita tidak, sorry cikgu terpaksa kecilkan sikit. So kita tidak akan buat, macam tadi kawan kamu kata, cikgu negatif jadi positif. Tak, kita hanya buat kerja itu sebagai langkah terakhir kita. Kalau tidak, kenapa tak awal-awal di sini kita buat? Okay, cikgu negatif jadi positif, sini jadi 3, sini jadi 1, sini jadi 3. Tak boleh. Kita hanya boleh buat bila langkah terakhir. Sampai sini pun kita tak boleh buat lagi. So kita kena buka kurungan untuk ringkaskan apa yang di dalam ini. Boleh tak? Boleh. Macam mana? Okay, 1 tambah negatif K tambah 23 tolak 5K. Okey, betul. Okey, lepas tu mampu lagi tak? Ya. Ringkaskan lagi. Okey, apa dia kena? 1, 2. 24 tolak 6K. Tolak 6K. Boleh. So tadi kalau siapa erti ringkaskan ini jadi 1 tolak K punya. Okey, ataupun ada di antara kamu ringkas belakang ni jadi 5K tolak 23 ke? Tak apa. Akhirnya semua akan dapat 24 tolak 6K. Semua akan dapat 24 tolak 6K. Boleh Okay, lepas tu kita akan buat lagi. So di sini saya nak buat modulus tak boleh sebab dalam ini ada 2 nombor. So apa yang saya akan buat, cikgu sambung ajalah. Soalan ini beritahu kita berapakah luas dia, Adam? Soalan kata luas dia berapa? So kita 18. tahu apa yang kita kira ni sepatutnya sama dengan 18. Ini 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 sepatutnya sama dengan 18. Boleh? Kejap, cikgu kena buang simpul sama. Kejap. Okay, kita sambung lagi Okay. So sekarang awak boleh dengan kita tak buat modulus lagi. 1/2 ini awak tahu tak macam mana pindah ke kanan? 1/2 ni. Kalau pindah jadi apa? So nak pindah ke 18 akan jadi apa? Darab 2. Darab 2 boleh So di sini kalau kita pindah sana dia jadi darab 2. So modulus 24 tolak 6K. So kalau kita darab 2 dapat 36. So sekarang awak fikirkan apakah nombor di dalam ini? Kalau saya modulus cikgu boleh dapat 36. Contohnya kalau modulus 5 saya dapat 5. Modulus apa saya akan dapat 36? 6. Modulus 6 saya boleh dapat 36. Apa nombor sepatutnya cikgu tulis? Tak. Okey, contohnya macam ini Kejap, tak apa, kejap. Dia sekarang kita kena fikir kerja terbalik dah. Okey, kejap. Padam benda yang tak ada kaitan. Okey. Awak cuba jawab berapa soalan ini dulu Okey, cikgu tanya kamu modulus 24 sama dengan berapa? 24. 24. Modulus negatif 12 sama dengan apa? 12. 12.
Okey, sekarang Modulus 36. okey, sorry apa dia? Modulus 36. Okey, awak tahu jawapan untuk ini kan. So di sini awak akan tahu, di sini awak akan tahu modulus 36 akan sama dengan 36. Ada kemungkinan lain tak? Di mana dia pun akan sama dengan 36. Modulus negatif 36. Modulus negatif 36 pun akan sama dengan 36. So dengan ini kita boleh buat kesimpulan 24 tolak 6K ada dua kemungkinan. Mungkin dia sama dengan 36 tapi juga mungkin dia sama dengan negatif 36. Ada dua kemungkinan. Boleh? Okey, so di sini satu cara ialah awak fikir macam inilah, modulus apa saya boleh dapat 36. Ataupun satu cara kamu boleh ingat macam ini aja. Modulus kalau kita pindah dia jadi tanpa tolak. Macam kita hafal selama ni. Tambah bila pindah jadi tolak. Darab jadi bahagi. Kuasa jadi punca kuasa. Maka modulus kalau pindah jadi tanpa tolak. Okay, maksudnya awak akan tulis 24 tolak 6K sama dengan tanpa tolak 36. Awak pun boleh tulis. Kejap, jangan cikgu tengah keyboard. Okay. Kamu pun boleh tulis macam ini. Tulis macam ini. Lepas tu you belah jadi dua lah. 24 tolak 6K sama dengan 36. 24 tolak 6K sama dengan negatif 36. So bergantung kepada cara kamu fikir. Satu cara memang awak fikir semua kemungkinan yang ada. Tapi kalau awak tanya saya, cikgu tak berapa galakkan kamu hafal macam ini. Sebab biasanya awak jumpa satu awak akan berhenti. Cikgu lebih galakkan kamu hafal macam ini. Modulus bila pindah ialah tanpa tolak. Boleh? Okey. So lepas tu kita selesaikanlah. So satu-satu kita buatlah. So kita buat sebelah kiri dulu 24 tolak 6K sama dengan 36. Okey, sambung. Negatif 6K sama dengan 36 tolak 24. Iaitu berapa? Negatif 6K 12. sama dengan 12. Okey. So K sama dengan 12 per negatif 6, K sama dengan negatif 2. Negatif 2. So dan sebelah lagi kita kena buat sebelah sini. Sebelah kanan. Negatif 6K sama dengan negatif 36 tolak 24. Negatif 6K sama negatif 6K sama dengan 12 bagi negatif 12 bagi negatif 6. Negatif 36 tolak 24 berapa? Takkanlah 12 juga. Negatif 12. Tekan kalkulator. Negatif 12 itu. Negatif 12. Tekan kalkulator. Negatif 36 tolak 24. Negatif 12. Negatif 36 tolak 24. Tekan sekali lagi. Negatif 60. Negatif 60 lah Dan. Tekan kalkulator. Ya. Okay, so hati-hati Kalau siapa tidak biasa dengan kalkulator negatif punya, awak boleh tekan kalkulator tu. Mana saya tahu tekan apa kan? Awak memang dibenarkan tekan kalkulator pun. Okay, sambung. K sama dengan 10. K sama dengan 10. So kita akan dapat dua jawapan K sama dengan negatif 2 dan K sama dengan 10. Itu pun sebabnya kenapa soalan, kalau kamu tengok soalan ini tanya apakah nilai-nilai yang mungkin. Dan kali ini kita dapat dua jawapan. Tak. Kita sebenarnya tak ada kuadratif. Tak ada kuadratif di sini. So satu lagi kemungkinan kadang-kadang soalan kita dapat dua jawapan, mungkin di sini melibatkan modulus. Apa yang awak belajar sebelum ini biasanya kalau melibat dua jawapan sebab kuadratif kan. Yang di sini awak akan nampaklah satu lagi kemungkinan sebab melibatkan modulus. Nanti bila sampai tingkatan 5, awak akan nampak lagi beberapa persamaan bila awak selesaikan, awak akan dapat lebih daripada satu jawapan. Waktu itu mungkin bukan kuadratif, bukan modulus tapi sebab lain pula. Okey, makin lama awak belajar, makin banyak situasi awak akan dapat lebih daripada satu jawapan So di sini kita dapat dua jawapan Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 2. Okay,
Kita pergi kepada soalan 2. Cikgu tanya, apakah nilai yang mungkin bagi K kalau luas segitiga ialah macam ini? Okey, lepas tu cikgu minta siapa pula? Orang kedua. Okey, Bakis. Ya. Macam serupa macam Adan tadi kan. So buat kerja yang serupa juga tapi nilai berbeza. Buat. So luas sama dengan? Luas sama dengan 8.5. 1/2. Okey, 1/2. Modulus 3K 3K 27 27 9 10 9 10 3K. 3K. Dah kita tahu jawapan dia ialah 8.5 lah ya. Okey. Kurungan tolak kurungan sama dengan 8.5. Okey. Yang pertama ialah apa darab apa? 3 darab 7. Okey, 3 darab 7. Hai, 3 darab 7 alamak. 21. Okey, 21. Okey. Yang kedua? 2 darab 10, 20. Okey. Ketiga? 9 darab K, 9K. Okey. Lepas tu yang kurungan kedua punya nombor pertama ialah apa? Apa darab apa? Okey, K 2K. darab 2. K darab 2, 2K. Yang kedua? 63. 63. Yang ketiga? 30. 30. Okey, kita ringkaskan ya. Kita ringkaskan kurungan pertama dulu. Kalau mampu. Kalau tak mampu, awak cakap tak mampu saja. Sebenarnya cikgu boleh sambung dengan tidak ringkaskan ya. Mampu ringkaskan. Tak mampu tak payah. Boleh buat? Kurungan pertama 41 tambah 9K. Okey, betul. Kurungan kedua? Kurungan kedua 2K tambah 93. Okey, betul. Okey, sekarang nak buka kurungan, mampu buat? 41 tambah 9K tolak 2K tolak 93. Okey. Okay, boleh ringkas lagi? Negatif 52 Negatif 52 tolak 7K. 9K tolak 2K. 7K. Positif ke negatif? Positif. Okey, so sepatutnya tambah 7K. Bukan tolak Okey, 8.5. Okey, kalau sambung boleh? 1/2 tu pindah kepada 8.5. Jadi darab 2. So dapat berapa? 17. 17. Okey, macam nak pindah modulus, ingat lagi dah. Modulus pindah jadi tambah dengan tolak. Okey, so yang pertama ialah Negatif 52 tambah 7K sama dengan 17. Yang satu lagi? Negatif 52 tambah 7K sama dengan negatif 17. Okey. Sambung lagi ya. Okey, sebelah kiri dulu So 7K sama dengan 69. 69. So K sama dengan 9.86. Okey. Sebelah kanan 7K sama dengan 35. Okey, 35. K sama dengan 5. 5. Okey, sekali lagi kita dapat 2 jawapan. Tapi cuba tengok soalan. Soalan kata cari nilai yang mungkin bagi K.
Dia nak satu jawapan sahaja. Okay, dia nak satu jawapan sahaja. Kejap. So kalau kamu tengok soalan nak nilai mungkin bagi K. Tapi ikut awak dapat dua jawapan. Satu ialah 9.86, satu ialah 5. So, mana satu akan diabaikan? 9.86. Alasan? Sebab titik A kan 3K kan. Tapi titik C je dah 9/10. Macam mana? Nak cakap. Nak tengok apa? Okey, titik A ialah 3K. Titik C ialah 9/10. Dari situ macam mana saya nak tahu 9.86 tu tak boleh? Sebab nanti kalau kita pilih 9.86, titik A patutnya dekat dengan C kan? Kamu kena ingat ini ialah lakaran graf. Sebenarnya bukan banding dengan C, banding dengan B. Alasannya datang daripada awak banding dengan B. Awak tengok titik A lebih rendah daripada titik B. Tahu apa sebabnya? Sebab titik B koordinat Y dia 7. Kalau kita ambil 9.86 patutnya dia jadi tinggi lah kan? Ya, okay. Itu alasan dia. Untuk siapa yang tak faham kamu tengok sini ialah 7. Sini ialah K. Ini ialah lakaran graf. Ini ialah lakaran graf. So, cikgu tak boleh kata, okay, cikgu ini dekat ke ini jauh. Yang cikgu boleh kata ialah nilai K ini mesti satu nilai lebih rendah daripada 7. Tapi ini 9.86. Itu sebabnya cikgu abaikan dia. Okay, dan cikgu terima jawapan yang lebih rendah daripada 7. Macam tadi, kalau awak pilih, kalau awak pilih titik A, kalau awak pilih titik A, cikgu akan tengok ini saja. Tempat ini ialah 10. So kalau tempat ini ialah 10, K ini 9.86 ke 5, dua-dua boleh. Asalkan dia lebih rendah daripada 10. Kalau cikgu tak tengok titik B. Kalau cikgu setakat tengok titik C ini, apa yang saya tahu ialah nilai K ini ialah satu nilai lebih rendah daripada 10. Kalau macam tu, dua-dua alasan ini cikgu akan terima. Boleh faham kenapa cikgu abaikan jawapan ini? Bukan sebab dia nombor perpuluhan, sebab bila saya banding dengan B, K ialah satu nilai sepatutnya lebih rendah daripada 7. Satu nombor lebih rendah daripada 7. Itu sebabnya cikgu abaikan K. Cikgu abaikan K. Boleh? Dalam exam, kecuali soalan minta awak beri alasan kenapa nilai K ini diabaikan. Kalau tidak, tak payah. Awak potong saja, lepas tu awak tulis semula jawapan yang awak nak. Jawapan yang awak nak. Tidak perlu bagi alasan lah kenapa saya abaikan ini. Hanya kalau siapa nak tahu apa sebabnya, sebabnya dari gambar raja kita nampak titik A ini sepatutnya nilai K ini tak boleh lebih daripada 7. Okey. Contoh satu kenapa tidak ada masalah itu, contoh satu cikgu tak bagi gambar raja. Kalau kamu tengok balik, tadi contoh satu, cikgu bagi dalam bentuk ayat sahaja. Bila cikgu bagi dalam bentuk ayat saja, kita tak akan tahulah nanti titik A ni lebih tinggi ke lebih rendah. Sebab tak ada gambar raja bagi kita tengok. Boleh itu sebabnya ada dua jawapan dan tak ada alasan kita tak tolak mana-mana satu. Tapi untuk contoh dua ni, sebab ada gambar raja ini, kita ada alasan untuk abaikan salah satunya. Okey Okey, itu satu cara kita buat. Okey, itu satu cara kita buat. Di mana sampai kita dapat jawapan, baru kita buat keputusan. Yang mana satu saya nak abaikan. Okey. Di sini cikgu akan memperkenalkan satu lagi cara. Kita ada dua cara buat. Satu ialah kita dapat jawapan, baru kita fikir, okey, saya nak abaikan jawapan ini. Ada satu lagi cara, kejap cikgu tulis. So, untuk cara pertama ini, dapat jawapan, kemudian baru kita abaikan yang salah. Nampak cikgu highlight lah ya.
Tapi sebenarnya kita ada satu cara lagi ialah dari awal-awal kita akan tahu. Kita buat sesuatu supaya nanti kita terus dapat satu jawapan saja. Okey? Abai dari awal dari mula-mula Ania, siapa tahu macam mana? Siapa ada idea? Dari awal-awal cikgu boleh abaikan dia. Maksudnya cikgu tak payah buat panjang macam ini. Siapa tahu? Nak bagi pandangan awak? Ada orang tahu tak? Ilya tahu tak? Maksud cikgu tak payah buat langkah tu ke? Tak payah ada dua cabang punya. Tahu? Okey, je pusing atas sikit lagi. Cuba kamu tengok rumus ini. Apa yang cikgu ingatkan kamu? Pengaruh susunan titik. Seelok-eloknya lawang arah jam. Kenapa? Ingat tak cikgu terangkan kenapa nak ambil lawang arah jam? Supaya dekat dalam tu tak ada negatif. Ya. So sebenarnya di sini kalau tadi kawan kamu ambil titik sesuka hati aja, asalkan dia ambil 3 titik. Okay, so kalau saya nak kontrol supaya nanti saya tak payah buat 2, cikgu akan ambil titik ini lawan jam dan cikgu tak payah letak modulus. So cikgu tengok pilihan kawan kamu kawan kamu buat 3K 27 9 10. So kalau ikut kawan kamu dia buat ikut jam. Dia ikut arah jam. Pukul 6 sampai pukul 9, pukul 9 sampai pukul 1. Ini ialah ikut arah jam. So, apa yang saya boleh buat ialah cikgu jangan ambil ini, tapi cikgu ambil lawan jam. Okey, kejap. Cikgu ambil lawan jam. So, kita cuba buat sekali lagi. Kali ini kita cuba ambil titik So, apa yang kita buat ialah kita ambil titik ikut arah lawan jam. Ikut arah lawan jam. Okey. Cikgu cari Kejap. Okey. Kita ambil ikut lawang arah jam Okey, Ilya you sambung boleh? So you nak ambil macam mana? Supaya dia dalam keadaan arah lawan jam. 1/2. 1/2 modulus. Lepas tu? 3K. 3K. 9 10. 9 10. 27 3K. Okey. So kita boleh buat keadaan macam ini. Di mana kita ubahkan keadaan dia. Kita ubahkan keadaan dia sebab ini sekali ini, ini jadi titik pertama, 9 10 jadi titik kedua dan 27 jadi titik ketiga. So kalau kamu tengok kali ini sudah arah macam ini. Sudah arah lawan jam. Boleh? So satu cara yang kita boleh buat ialah kita ubahkan supaya nanti kita kata dia sama dengan 80.5. Nanti kita ringkas-ringkas itu kita tak payah ada 2 cabang. Maksud saya kita tak payah ada satu pergi positif, satu pergi negatif. Sebab kita tahu dia mesti positif. Sebab kita sudah ambil titik ikut arah lawan jam. Okay? So kita buat ini Kejap remove script. You bagi saya hantar ke bawah kejap Ilya sambung. So 1/2 kurungan pertama 30. Okey, kejap. Okey, 30. Cikgu, modulus tu tak payah buang lagi ke? Kalau awak nak buat awal-awal pun sudah boleh. Tapi kena buat kurungan biasa. Oh, okey. Okey Boleh So sekarang sebab kita sudah tahu jawapan dia ialah positif. So kalau you nak awal-awal buang pun boleh ataupun sampai bawah nanti buat sebelah pun boleh. Hanya kalau kamu nak buang modulus itu bukan buang macam tu saja. Awak kena ganti dengan satu kurungan besar. Boleh Okey. Okey, sambung. Tambah
63 tambah 2K. Okey, kurungan kedua. 9K tambah 20 tambah 21. Okey, boleh Tapi kalau kamu tanya saya walaupun cikgu kata boleh ganti dengan kurungan besar, tapi cikgu lebih galakkan kamu letak modulus. Sebab kalau tak boleh letak, macam soalan ini awal letak kurungan adalah betul kan, cikgu akan bagi markah lah. Katakan orang yang buat cara atas itu. Okey, kejap. Okay. Siapa yang buat atas ini, di mana awak tidak ambil titik ikut arah lawan jam punya, awak terbuat kurungan besar. Nanti awak tak dapat markah. So, cikgu akan galakkan untuk step pertama ini, tak payah ubah simbol ini. Takut tiba-tiba kita ingat kita ambil lawan jam, padahal kita tengah ambil arah jam. Sekurang-kurangnya walaupun markah jawapan tak dapat, saya dapatlah markah kaedah lagi. Boleh ya? So, cikgu akan galakkan kamu tidak ubah. Tidak ubah. Tapi nak ubah sebenarnya cikgu tak kata salah lah. Benda itu tak salah. Hanya tidak digalakkan. Cikgu puang kejap. Sebab cikgu risau awak salah ambil susunan tak perasan. Tapi kalau awak sangat pasti, tak apa. Okey. So, Ilya kita sambung. 93 tambah 2K tolak 9K tolak 41. You sudah buka kurungan. Tambah 41. Okey, boleh. Okey, kalau kamu nak buka kurungan pun boleh. Ayah. Nak buat cepat pastikan tak salah. Tapi cikgu sebenarnya kalau saya cikgu tidak galakkan nak sambil tambah, nak sambil tolak, nanti senang lakukan kesalahan. Okey, tapi kalau awak mampu tidak ada masalah. So, tolak berapa? 41. 41. Sama dengan 8.5. Okey, sambung. 52 tolak 7K sama dengan you nak cepat juga. Tambah sikit. Awak nanti tak boleh ikut. Okey, tak boleh. Okey, cikgu tambah saja. Lepas tu pindah 1/2 tu. Cikgu ikut awak sebenarnya. Okey. So tadi Ilya terus buat ini. Tak ada masalah sebenarnya kalau terus buat. Awak mampu boleh. Okey. Tapi jangan terlalu cepat sampai nanti ada careless Boleh So di sini awak tengok cikgu tak tulis tanpa tolak lah sebab cikgu tahu cikgu ambil titik ikut arah rawan jam. So yang cikgu tapak dalam ini mesti satu nombor positif. So cikgu tak payah buat untuk negatif 17, cikgu buat untuk positif 17 saja. Okey, sambung. Pindah 52. Okey, pindah 52 jadi tolak 17 tolak 52 jadi negatif 35. Negatif 35. So lepas tu K ialah K sama dengan 5. Okey, dapat jawapan yang serupa kan? Tadi kita pun pilih saja jawapan positif, jawapan yang kurang daripada 10 iaitu 5. So terpulang kepada kamu satu ialah awal-awal awak pastikan sendiri ambil ikut lawan jam, maka nanti saya tak payah ada 2 caban. Cikgu pilih caban yang positif sahaja. Okey, tapi kalau awak rasa susah, maka apa yang awak boleh buat, awak buatlah. Buat, tak kisah ikut jangka lawan jam, buat saja. Buat saja, lepas itu daripada jawapan kita pilih yang sesuai. Okey saja dua-dua, mana satu awak nak. Mana satu awak nak. Langkah ini panjang sikit sebab tu nak buat 2 belah. Okay. Langkah ini pendek sikit tapi perlu kefahaman yang lebih tinggi. So sesuka hati awak mana satu. Okay, so itu berkaitan dengan luas dan cikgu nak bagi kamu tengok ini satu pendedahan saja sebenarnya. Okay, cikgu ambil balik soalan 6 dalam latihan 7.2 kamu. Okay, waktu itu kita tengah belajar garis lurus selari dan peserenjam. Okay, soalan dia bunyi, diberi power A 25, B N4, C negatif 61 dan ABC adalah segaris. Cari nilai N. Okay, ingat lagi tak? Waktu itu, kalau tak buka latihannya, waktu itu macam mana awak jawab soalan ini? Macam mana awak jawab soalan ini? Amirah?
Cari kecerunan dulu. Kita cari kecerunan, contohnya cari kecerunan AB, lepas tu kita cari lagi kecerunan BC ke AC, dapat kecerunan lepas tu? M1 sama dengan M2. Okay. So untuk jawab soalan segaris ini, cikgu pernah ajar kamu satu cara sudah, iaitu kita gunakan konsep selari. Okay, kita gunakan konsep selari, iaitu M1 sama dengan M2, awak selesaikan, awak boleh dapat nilai N. Okay, awak boleh dapat nilai N, cikgu tengok kejap. Hari itu punya jawapan berapa? Mana jawapan saya? Soalan 6, latihan 7.2. Soalan 6, kosong. Hari itu jawapan kita kosong. Betul? Betul kan? Okey, kosong. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu satu lagi cara kita boleh selesaikan itu, ialah kita gunakan konsep luas. Kamu bayangkan kalau titik ini adalah segaris, berapakah luas dia? Berapakah luas dia? Atika? Satu garis, berapa luas dia? Eka, berapa luas dia? Untuk satu garis. Cikgu, boleh ada luas ke kalau titik tu tak bersambung? Kalau tak Sebenarnya tak ada. Kalau biasa kita akan kata dia tak ada luas. Kalau cikgu kata nak luas juga, luasnya berapa? Kosong. Tak wujud. Itu macam cikgu tanya awak lah. Okey, berapakah tinggi orang itu? Tak kisahlah berapa kecil orang itu, sepatutnya ada satu nilai. Kalau awak kata tinggi dia ialah kosong, sebenarnya apa maksudnya? Tak wujud orang itu kan? Tinggi dia kosong. So sama juga untuk garis lurus. Dia sebenarnya tak ada luas. Okey, tapi kalau cikgu nak tahu, cikgu nak cakap nak juga luas dia. Luas dia kosong lah, benda tak wujud. Benda tak wujud dia tak ada luas. Luas dia kosong. Sama juga macam cikgu katakan tinggi seorang, okey, awak ada awak ada berapa contohnya awak ada berapa apple pada awak sekarang. Tangan awak tak ada apple. So tapi cikgu nak juga tolong beritahu cikgu berapa apple ada pada awak. Seolah-olah cikgu kata, cikgu saya ada kosong apple. Sebenarnya awak nak cakap ialah saya tak ada apple. Sebiji apple pun tak ada pada tangan saya. So kita akan gunakan konsep ini luas untuk garis lurus ialah kosong. So maksudnya cikgu akan buat soalan ini, pergi cari luas dia. So cikgu akan buat setengah 25 N4 negatif 61 25. Dan kali ini cikgu tahu jawapan dia ialah kosong sebab dia segaris. Okey, keadaan biasa kita sebenarnya kata tak wujud. Cikgu tak ada luas. Cikgu tak boleh tanya luas pun. Okey, tapi kalau nak juga kita kata nak berapa luas, kosong lah. Tak wujud. Boleh So cikgu minta siapa ini? Hazwani lah. Hazwani, selesaikan. Kurungan pertama apa di dalam dia? Hazwani? 8. Nombor kedua? N. Okey, N. Yang ketiga? Negatif 30. Boleh nampak? Negatif 30. Kejap, cikgu enlarge untuk kamu. Okey, boleh nampak jelas sikit ya. Okey. Okey, kurungan kedua? 5N. Nombor seterusnya? Negatif 24. Negatif 24. Ini 2. Okey kita ringkaskan Okey, kurungan pertama kalau ringkaskan boleh ringkaskan tak? N tolak 22. N tolak 2, betul. Okey, kurungan kedua? 5N tolak 22.
Okey. Sama dengan kosong. Okey. Sambung lagi. Buka kurungan dulu. N tolak 22 N tolak 22 tolak 5N tolak 5N tambah 22. tambah 22. Okey, sambung lagi. Boleh ringkas? Tak boleh lah. Negatif 4N 4N saja. Okey. Okey, lepas tu sambung. Pindahkan setengah. negatif modulus negatif 4N sama dengan 2. I. Macam mana pindah 1/2 ke sebelah kanan? 1/2 kalau pindah sana jadi apa? Kosong tanpa tolak darab bahagi? Darab 2. Darab 2. Kosong darab 2 berapa? Kosong. Ayo, hari ini tadi siapa tadi? 3 kali 7 salah. Ini pula 2 darab kosong salah. Itu dia kata kadang-kala matematik tambahan, kamu bukan salah matematik tambahan tau. Salah pengiraan biasa je. Okey, so nak buang modulus. Pindah ke kanan jadi apa? Tambah tolak. Tanpa tolak. Tapi kamu kena faham, dalam dunia ini ada satu nombor, dia tak ada tanpa tolak punya. Kosong. Kosong ialah neutral. Awak pernah tengok orang tulis tak? Tanpa kosong dengan tolak kosong. Tak ada So, di sini, kalau biasa memang kita kata, okay, cikgu pindah dia jadi tanpa tolak kosong. Tapi sebab kosong ialah nombor neutral. Satu-satu nombor dalam dunia ini, dia tidak ada tanpa tolak. Dia memang tak dikira sebagai positif. Dia tak kira sebagai integer positif. Dia juga tak dikira sebagai positif. Dia tak juga dikira sebagai tapi kira positif kan. Tapi kita tak boleh letak negatif kepada dia. So sambung. N sama dengan negatif 4. Sekali lagi. Kejap. Cikgu sudah. Sorry. Okey. Macam nak pindah negatif 4? Bagi. Kosong bagi negatif 4. Kekal kalkulator? Kosong. Kosong. So, kamu perhatikan awak jenis tak sensitif dengan kosong tau. So, lain kali apa-apa soalan kalau melibatkan kosong, tolong tekan kalkulator. Dalam latihan tak apalah cikgu tegur awak tekan kalkulator kan. Tapi waktu buat latihan, mana nak tahu sendiri buat betul salah. So, cikgu akan galakkan untuk awak sebab 2 kali sudah, bila soalan itu melibatkan kosong, awak salah bagi saya jawapan. Bila saya tanya kali kedua, awak boleh bagi jawapan yang betul. So dalam exam ataupun cikgu tak naklah nanti exam awak rugi semata-mata sebab nak tambah kosong, nak darab kosong, nak bagi kosong, pening. Okay? Bukan tiap kali tambah kosong, kalau tambah tak tambah kosong. So awak ialah jenis yang susah sikit nak bezakan bila dia masih kosong, bila dia sudah jadi 2. So cikgu galakkan memandangkan benda itu ialah nombor, awak tekan kalkulator. Jangan ambil risiko itu bila melibatkan kosong untuk awak sentiasa tekan kalkulator. Boleh? Kalau nak buat manual pun boleh lah. Buat manual, checking dengan kalkulator. Sebab exam siapa nak check untuk awak? Silalah kalau salah benda ini, habis semua rugi. Boleh So ini satu pendedahan cikgu bagi kepada kamu ialah soalan kalau melibatkan segaris, sebenarnya ada 2 cara kita selesaikan. Satu ialah kita gunakan konsep selari. Iaitu kita ambil kecerunan dan kita samakan dia. Satu lagi kita boleh buat ialah luas dia ialah kosong. Kita susah nak cakap tau. Mungkin akan berlaku satu soalan cikgu uji kamu, cikgu tanya. Okey, tolong cari luas segitiga ABC ini. Dan awak kira-kira atau tak kosong. Dan cikgu tulis di belakang. Huraikan 3 titik ini. Bucu ABC ini. Awak kena huraikan. Kalau luas awak kosong, awak akan huraikan dia sebenarnya tidak membentuk segitiga, dia adalah dalam satu garis.
dia adalah segaris. Boleh ya? So ini untuk hari ini. So latihan untuk hari ini pun 2 saja, iaitu latihan 7.3, soalan 2 dan soalan 4. Soalan 2 dan soalan 4. Kejap ya.